Episod kali ini adalah part 2 dalam pengembaraan Haze di Istanbul. Sebuah pengembaraan mencari ilmu dan memahami sejarah kekhalifahan terakhir Osmaniyah. Banyak yang dicungkil, Menara Galata. Apa nama dia? Galata Tower? Galata. Makanan. Kek-kek, dessert, apa semua ni. Kerana anda juga harus tahu penyakit pertama dan utama orang Turki adalah diabetes. Dan kepercayaan Evil Eye juga dirungkai. I have a question. Can I ask you about this? What is this? Just nak bagi tahulah, Haze pun dah famous dah kat Istanbul ni. Tiba. Dah sampai atas ferry balik. Sekarang kita kat benua Asia nak pergi benua Eropah. Okay? Sabar. Ya Allah, aku rasa saya patah pinggang aku ni. Cantik ni. Cantik ni kat sini. Cantik ni. Korang kena cuba naik ferry ni. Memang cantik gila. Dalam episod yang lepas, Haze ada menyebut beberapa sejarah di terusan Bosphorus ini seperti perang yang pernah berlaku dan jabatan syuhada. Tapi ada satu fakta sejarah yang sangat penting yang pernah berlaku di terusan ini, iaitu sejarah kejatuhan Konstantinopel. Pada zaman dahulu terdapat sebuah bandar penting yang dipanggil Konstantinopel. Bandar ini terletak di tempat yang istimewa dan dikelilingi oleh air. Salah satu laluan air yang sangat penting berhampiran bandar tersebut ialah Selat Bosphorus. Selat Bosphorus adalah seperti sebuah sungai besar yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Mediterranean. Ia merupakan laluan penting bagi kapal dan bot untuk bergerak di antara dua lautan tersebut. Pada tahun 1453, sebuah empire besar dipanggil Empire Osmaniyah dipimpin oleh Sultan Mehmed II ingin menakluki Konstantinopel. Mereka menginginkan bandar itu kerana ia sangat kuat dan kaya. Mereka juga tahu bahawa dengan mengawal Konstantinopel, mereka juga akan menguasai Selat Bosphorus. Mengawal Selat Bosphorus adalah amat penting kerana empire tersebut akan mempunyai kawalan ke atas kapal-kapal yang melalui selat itu. Pada tahun 1453, Empire Osmaniyah menyerang Konstantinopel dan akhirnya berjaya menaklukinya. Selepas keruntuhan Konstantinopel, Empire Osmaniyah mengubah nama bandar itu kepada Istanbul, nama yang digunakan sehingga hari ini. Peristiwa keruntuhan Konstantinopel ini telah mengubah aliran sejarah kerana ia membolehkan Empire Osmaniyah menjadi sangat kuat. Mereka menguasai Selat Bosphorus untuk jangka masa yang lama dan ini membantu mereka membesarkan empire dan menjadi salah satu empire yang paling kuat pada masanya. Hai, dekat kedai dessert ya. Kalau korang datang ke Istanbul, penuh kek-kek, dessert, apa semua ni. Kerana anda juga harus tahu penyakit pertama dan utama orang Turki adalah diabetes. Ada dekat depan muka Haze sekarang ni adalah orang dekat satu kedai nama dia Mado. Dessert yang Haze makan ni nama dia Tres Leches yang bermaksud tiga susu dalam bahasa Inggeris. Adalah sejenis pencuci mulut Latin America yang sedap dan juga popular. Dan Haze makan ni adalah versi Turki. Ia adalah sejenis kek yang direndam dalam campuran khas tiga jenis susu. Susu sejat, susu pekat manis dan juga susu biasa. Begini cara pembuatannya. Pertama sekali kita buat kek span yang dibakar. Kemudian kita rendam kek tu dengan tiga-tiga jenis susu yang telah Haze sebutkan tadi. Dan susu itu tadi menjadikan kek itu lembap dan memberikan rasa manis dan susu yang sedap. Kadang-kadang orang suka tambah buah-buahan segar atau taburkan kayu manis ke atas untuk rasa yang lebih lazat. Tres Leches ni biasanya dihidangkan dalam majlis istimewa seperti hari jadi, perkahwinan atau perjumpaan keluarga. Korang kena datang sini makan Tres Leches ni. Jangan datang sini makan kunafa. Alah, kat kunafa Bukit Bintang pun ada. Tak payahlah kunafa. Korang ni kunafa tu dah 2021 lah. Day tu, ni bilik bersepah kan. Oh, bantal tu Haze bawa sendiri tau. Bawa sendiri daripada rumah. Sebab setiap kali Haze datang macam tempat-tempat yang hotel ke benda semua, kadang-kadang terlalu lembut, terlalu kasar. Kan. Hari ni kita akan berjalan-jalan lagi. Seperti biasa, ubat yang Haze makan lepas kita dah makan banyak seharian. Lepas tu membuang sudah. Nasib baik tak ada sotong yang tergantung kat sini. Ya, sotong tergantung. So daripada sini kita akan berjalan-jalan sampai 500 meter untuk sampai ke Taksim Square. Sebab hari ni kita akan shopping. Perasan something tau. Aku rasa macam aku pernah dengar nama ni. Dekat mana Lepas tu Haze search lah. Rupa-rupanya kat sini ada berlaku pengeboman tau, yang macam letak bom dekat dalam tong sampah ke dalam kereta. So dekat area sini sebenarnya. So inilah dia tram manja-manja yang kita naik. Ini memang terkenal dekat Istanbul. Kalau korang datang sini ambil gambar dengan tram ni itu kalau korang lah. Kalau aku tak kuasa dah ambil gambar. Lepas tu kalau naik ni cepat-cepat dah berebut naik. Kita tak tahu macam kenapa hari ni macam tak ramai orang. Dalam dia begini. Dia macam kalau korang pernah makan kat Coliseum tu, kat sini lah. Macam tu sikit. Literal station Coliseum.
Di Taksim Square Istanbul, kita boleh saksikan sendiri keagungan sebuah tram merah. Tram yang dikenali sebagai Taksim Tunnel Nostalgic Tramway ini memulakan operasi dari tahun 1914 hingga 1961, mengukir kepentingannya dalam sejarah bandar ini. Ni dia yang orang datang sini shopping, so berjalan-jalan apa semua. Sebab kat sini bolehlah negara kau sejuk. Pada zaman dulu, tram merah ini membanggakan hiasan dalaman kayu, aksesori kekuningan dan tingkap panoramik yang membawa saya ke zaman silam. Warna merah ikonik menjadikan tram ini sebagai simbol jati diri budaya Istanbul dan juga boleh dilihat dalam koleksi gambar dan juga adegan-adegan dalam filem. Tram merah ini membawa ke kawasan-kawasan yang memperkenalkan saya kepada sejarah yang kaya dan pemandangan jalanan yang hidup di bandar ini. Merentasi jarak sepanjang 1.6 km, tram ini turut membawa kita ke destinasi tunel yang terkenal sebagai laluan kereta api bawah tanah kedua tertua di dunia. Weh, by the way, diorang kat sini banyak kuat gila isap rokok. Like kuat gila isap rokok. Macam punya kuantiti tu, aku rasa diorang satu hari boleh sampai 2-3 pack kot. And it's quite normal, lelaki, perempuan, pondan semua. Okay. Lepas tu kalau diorang stop, can I take picture? Hai, itu tu. Kucing, hai. Rekam apa tu? Oh, tower ni. Apa nama dia? Galaga Tower? Galata. By the way, kalau datang sini jangan naik taksi tau. Datang sini jangan naik taksi sebab servis taksi sini, according to the tour guide, servis dia orang teruk gila dan suka ketuk harga. I mean, bukan taksi sini je, kat mana-mana pun dia kuasa. Baik korang naik macam public transport yang macam pakai kad tu, yang train, tram, LRT, macam tu lah. Jangan cakap Hiz tak pesan Aku dah cakap dah. Aku tetap juga buat. Kau DM aku, Abang Hiz, betul lah apa yang Abang Hiz cakap. Biana Ni kedai Sok Bay, salah satu cawangan Sok Bay kat sini. Virus, sebenarnya sedap ke tidak? Based on customer punya feedback, biasa je dia cakap. Sok Bay, harga je melampau. Harga dia mahal. Masak sendiri kat rumah lagi sedap lah. Kan sepanjang lalu kat sini tak pernah nampak dia macam pening. Harga kau Yahudi. Yahudi pun cakap ya Robi macam mana? Ini diorang ni, kita patut adalah kat Malaysia. Benda ni nak menghalang rempit-rempit supaya rempit boleh tergolek. Ini maksudnya satu hala. So daripada sini ke sini kereta boleh lalu, tapi daripada sana ke sini kereta akan bocor. Konsep kehidupan dia. Saya nak kerajaan Malaysia buat benda tu untuk halang rempit. Setuju Saya setuju Okey. Biar pecah tangan orang. Cepat kerajaan Madani buat tiba. Ini adalah tempat yang apa nama? Virus recommend bawa ke kita orang sebab dia punya hasil tenunan. Kalau aku pakai ni kena maki tak tiba. Tenunan tangan semua ni. Ya, handmade. Handmade. Aku macam biasalah Kau nampak baju warna hitam tak suka grab. Cantik. Bismillah. Harap-harap muat. Cantik kan tu? Kan? Pakcik tu confused. Macam ni. Jantan tina ni. Cantik lah tenunan dia. Dia walaupun dia tapi lawa. Lawa serius. Okey tak? Pakcik tu macam tak approve. Dia jadi pandang macam apa pasal jantan dia pakai baju ni. Harga dia 2,100 tele dalam, bila convert dalam 480 ringgit. Ni jaket yang Hiz pakai tadi. Naik ke Galata Tower. Ni. Cantik negara ni sebenarnya. After PKP aku perasan, after COVID aku perasan ramai orang nak datang sini sebabkan yang viral Tubul, Osman apa semua tu. So ramai-ramai datang ke Turki. Sejak daripada tu menjadi trend kepada orang Malaysia datang sini. I mean it's a good thing lah, because we can see a lot of people, their different cultures and whatnot. Dia punya challenges adalah takut kena scam dan sebagainya, and where to do, what to go. Now you can use this video as a reference lah. Berminyak ke kamera aku ni? Okay, sekarang ni kita dah masuk dah. Lepas ni kita akan masuk lift. Okay? Alright. Takut berbunyi lah. Kalau berbunyi aku kena keluar. Malu. Aib.
Aib jenazah. Ui, nice. Oh, kagum. Perak-perak. Oh, ni zaman dulu-dulu dia pergi ni. Zaman Ottoman Empire. Oi, gelap dah. Filem dah habis. Menara Galata ini adalah mercu tanda yang terkenal yang terletak di kawasan Beyoğlu di Istanbul. Ia merupakan menara batu zaman pertengahan yang tinggi dan mendominasi panorama bandar. Sekarang, Menara Galata menawarkan pengunjung pemandangan panorama Istanbul yang menakjubkan dari dek pemerhatian. Yang kita sekarang ni berada dekat bangunan tu. Dekat-dekat kita sebenarnya ada benda Allah ni. Benda Allah tak aku panggil. Menara ini berdiri pada ketinggian sekitar 67 meter dan menyediakan tempat yang menakjubkan untuk mengagumi panorama bandar, Selat Bosphorus dan mercu tanda terkenal seperti Hagia Sophia dan Masjid Biru. Dari segi sejarah, menara ini asalnya dibina pada abad ke-14 semasa Empire Byzantium, khususnya pada tahun 1348. Ini semua adalah gambaran zaman dulu, zaman Ottoman Empire tu. Rupa dia macam mana. Hagia Sophia. Pada masa itu, menara ini dikenali sebagai Menara Kristus dan berperanan sebagai sebahagian daripada pertahanan sekitar koloni Genoa di Konstantinopel yang pada masa itu dipanggil Galata. Orang Genoa merupakan bangsa pedagang dan maritim Itali yang berkuasa. Tunjuk korang dekat luar lah. Tujuan menara ini pada mulanya adalah pertahanan. Ia memberikan kelebihan untuk memantau dan melindungi pelabuhan dan juga berfungsi sebagai menara pengawasan untuk memberi amaran kepada bandar dan ancaman yang mungkin bakal berlaku. Menara ini juga digunakan sebagai penjara dan juga menara pemantau kebakaran. Seiring berlalunya berabad-abad, menara ini mengalami beberapa penyelenggaraan dan perubahan. Satu perubahan penting berlaku pada pertengahan abad ke-16 semasa Empire Osmaniyah, di mana arkitek terkenal Osmaniyah, Mimar Sinan, menambahkan atap kon yang memberikan menara ini penampilan khas yang kita lihat pada hari ini. Menara Galata telah menyaksikan pelbagai peristiwa sejarah dan telah menjadi sebahagian penting dalam landscape Istanbul. Ia telah bertahan daripada gempa bumi, kebakaran dan peperangan. Naiknya adalah melalui lift, turunnya adalah melalui tangga. Good luck ya. Nasib baik tak pakai high heels hari ni. Menara ini juga mempunyai pelbagai fungsi sepanjang sejarahnya, termasuk sebagai observatorium, menara isyarat dan juga tarikan pelancong. Islam punya culture dalam juga civilization, ini adalah orang yang first cuba untuk terbang pakai sayap. Kebetulan semasa dalam menara ni, satu lantai telah dihaskan untuk seorang tokoh penerbangan, Hezarfen. Siap ada simulasi penerbangan lagi cara Hezarfen meluncur dari menara ke seberang sungai. Hezarfen adalah tokoh bersejarah dalam Empire Osmaniyah pada abad ke-17. Beliau dikenali kerana pencapaian penerbangan berani meluncur dari Menara Galata di Istanbul menggunakan sayap yang dibuat sendiri. Penerbangannya yang dicapai sekitar tahun 1630 ini memperlihatkan keberanian dan inovasinya. Walaupun pencapaian beliau tidak membawa kepada perkembangan penerbangan moden, ia tetap merupakan tunjuk perasaan yang luar biasa terhadap keingintahuan manusia dan keinginan untuk meneroka batasan kemungkinan. Jadi jika anda tanya saya siapakah orang yang betul-betul pertama kali cuba untuk terbang, bukan Wright Brothers tetapi Hezarfen. Jual macam ni je macam dekat Pasar Raya Iko je dijual senjata ni selamba je. Aku dah seram. Okay, kita orang sekarang ni dekat Sultan Ahmed ataupun Blue Mosque. Bukan Masjid Shalam Blue Mosque. Dia nampak lebih kurang. Makanya dah jalan-jalan sikit dekat area sini, nampaklah dia Hagia Sophia. Itulah dia Hagia Sophia kat situ. Jalan-jalan. Sebab dulu Hez pernah sampai sebelum dia jadi masjid. Sekarang ni dah jadi masjid lah. Waktu jadi museum dulu Hez tak boleh masuk. Tu Hagia Sophia kat belakang. Belum masuk. Not yet masuk. Because kita priority as Malaysians is shopping first. Then we go sightseeing sebab kita perlu beli barang-barang oleh-oleh untuk kita impresskan rakyat Malaysia dan juga sanak saudari lah, untuk membuktikan kepada mereka kita dah pergi negara luar, awak bila lagi? Macam tu. Memang tipikal kan orang Melayu kan, suka menunjuk kita dah travel. Tak adalah, korang tak buat macam tu. Sebenarnya ada yang buat, aku tahu. Thank you, bye-bye. Lah tak pasal-pasal orang dekat sini macam sebab dia nampak Hiz pegang kamera. Lepas tu macam, excuse me, are you YouTuber? No, OnlyFans. Dia follow aku, subscribe, tanya channel apa semua. Okay. Suka hati lah dik, asalkan kau bahagia.
I have a question. Can I ask you about this? What is this? Rasanya ramai yang tahu pasal tangkal ain ni sebab ia sangat popular di Turki. Semasa berjalan dekat kedai sini pun Hiz perasan banyak gila evil eye ni dijual di kedai-kedai di sini. Aku pun tak tahan, so aku bertanyalah salah seorang yang jual evil eye dekat kedai ni. That one is in Turkish and Greek culture. These people believe if they have one of this eye on them, on their dress or car or whatever, they think that people will jealous. This is like kind of protection. Oh, ain. Yeah, it's an eye, yeah. Kepercayaan kepada evil eye dikenali sebagai nazar di Turki adalah satu kepercayaan mistik yang meluas dalam budaya mereka. Ia adalah kepercayaan bahawa pandangan yang jahat boleh membawa kemudaratan atau nasib malang kepada seseorang. Evil eye sering dikaitkan dengan perasaan iri atau cemburu. But religionally, we don't trust. Oh, you don't trust? No, we don't trust. You don't trust, but yeah, it's kind of good culture. Luck. Oh, good lah. Yeah. Decoration. Decoration? Yeah, oh, okay. But we are alhamdulillah all Muslim, so we don't trust anything like it. Dua is the best. Doa is the best. Di Turki, orang menggunakan tangkal yang dipanggil nazal boncuklari, iaitu hiasan berbentuk mata berwarna biru yang terbuat daripada kaca atau plastik untuk melindungi diri daripada mata jahat ataupun penyakit ain. When somebody is gossiping you, this is what he's saying. When somebody is gossiping you, so this is also reflecting that back. Oh, okay. I can buy. A lot of people gossip, ibu. A lot of people gossip in Malaysia. I can buy with all dia macam makcik. Tangkal ni boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan biasanya digunakan di rumah, pejabat dan kenderaan. Kepercayaan kepada mata jahat berbeza antara individu, tapi ia tetap menjadi sebahagian besar dalam Turki dan identiti budayanya. You don't need buy. This is for you, for good luck. Oh, gift. My gift okay. for you. Okay, thank you. We like you. So I can give this to my auntie who likes to gossip. Okay. So I will give to my auntie. Put at her handbag. Okay. Thank you. Maaf episod ni pendek dari biasa sebab Hiz sekarang sedang sibuk penggambaran dan vlogging di Korea pula. Untuk tengok update terkini Hiz melancong di Korea, boleh tengok di IG story. Episod akan datang kita akan masuk ke Hagia Sophia. Boleh masuk terus dalam ni dan solat dekat sini. Ini ikan apa benda pula ni? Nak, you rasa geli tak? Agak geli. Ini ikan dia ada ketuan. Oh, for two person macam agak no. Dan kami hampir dicopek di salah satu pasar di sini. Si lawan ni hampir kena copek tau. Pegang zip you buka macam tu tau. Aku Caught macam red-handed. Caught red-handed. Aku nampak budak tu, aku terus dia kan terus pusing macam tu. Terus back belakang. Back down. Tu sekarang ni kita tahu lah modus operandi dia. You perasan tak? I thinking budak tadi. Akak ada barang hilang tak? Cuba check.